Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Baru-baru ini kita tahu memang muncul isu yang sangat panas berkenaan dengan Azam Baki. Ramai orang mau Azam Baki untuk letak jawatan. Kemudian ramailah yang konon mau buat demo dan sebagainya. Akhirnya Agung membuat keputusan. Pasti akan membuat keputusan dan terbaru yang kita terima, Agung akan pilih ketua SPRM yang baru. Yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim bertitah Baginda akan memilih Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru. Justru Seri Paduka Baginda bertitah menegaskan bahawa tiada keperluan untuk mana-mana pihak untuk sekali lagi diingatkan, tidak ada keperluan untuk mempolitikkan perkara tersebut, titah Baginda yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong mengatakan dan bertitah, Baginda akan memilih Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Justru Seri Paduka Baginda bertitah menegaskan tiada keperluan untuk mana-mana pihak mempolitikkan perkara tersebut. Sultan Ibrahim bertitah bahawa jawatan berkenaan amat penting dalam memastikan SPRM untuk terus berperanan secara berkesan sebagai institusi utama negara Malaysia dalam memberantas rasuah, di dalam melawan penyelewengan dan salah guna kuasa yang berlaku di Malaysia. Baginda bertitah, saya akan menentukan siapa calon terbaik untuk menerajui SPRM selepas ini. Titah Seri Paduka Baginda kepada Royal Press Office RPO pada hari ini 23 April. Calon penggantinya setakat ini masih lagi menjadi tanda tanya. Kedudukan Azam Baki sekarang ini dipertikaikan setelah media antarabangsa termasuk daripada Bloomberg dan juga daripada The Straits Times melaporkan berkaitan dengan pegangan saham yang dipegang oleh Azam Baki dalam jumlah yang sangat besar. Pegangan besar sahamnya yang melebihi jumlah yang dibenarkan bagi penjawat awam. Perkara itu dibawa ke kabinet tetapi belum ada sebarang keputusan diumumkan dan kerajaan menyerahkannya kepada tindakan Ketua Setiausaha Negara Samsul Azri Abu Bakar. Azam Baki digasak dengan begitu hebat oleh pengkritik, terutamanya daripada bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, pembangkang serta kumpulan NGO, termasuk melalui siri kempen dan juga demonstrasi jalanan. Terdekat Ahad ini akan berlangsung satu lagi demonstrasi dinamakan Tangkap Azam Baki di Ibu Negara. Azam dilantik mengetuai Badan Anti Rasuah SPRM pada Mac tahun 2020 bagi menggantikan Latif Fakoyah yang telah meletak jawatan setelah berlakunya penjajaran semula politik yang menyaksikan pertukaran kerajaan dan Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, titah Seri Paduka Baginda sudah dikeluarkan. Jadi kerana itu jangan lagi politikkan perkara ini. Jangan lagi politikkan perkara ini kerana Baginda akan menukar, Baginda akan memilih sendiri siapakah yang paling sesuai menurut hemah dan akan diperkenankan oleh Baginda yang di Pertuan Agong. Kerana itu, mari kita sama-sama menantikan siapakah pengganti yang terbaik, yang pasti akan diumum tidak lama lagi oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Kita tunggu saja. Jadi jangan terlalu jangan terlalu risau, jangan terlalu politikkan, jangan terlalu bermain politik dengan perkara ini. Daulat tuanku. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transfer Factor.
Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini kita akan kupas satu soalan yang selalu orang tanyakan kepada saya. Berapa sebenarnya kekayaan sebenar Najib Razak? Ini bukan gosip. Ini fakta mahkamah, rampasan dan nombor rasmi yang boleh kita pegang. Are you ready? Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ready, komen ready. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk nombor, fahamkan ini. Bila politik, wang dan mahkamah bercampur baur, kebenaran kadang-kadang kelihatan sungguh-sungguh kabur. Tapi ada dokumen mahkamah, pengumuman agensi kerajaan dan keputusan perbicaraan yang memberi gambaran jelas. Saya akan terangkan secara ringkas tapi tepat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini latar belakangnya. Apa yang baru? Pada penghujung Disember 2025, Mahkamah Tinggi telah pun menjatuhkan hukuman tambahan kepada Datuk Seri Najib Razak berhubung dengan skandal 1MDB. Penjara tambahan dan denda yang terlalu besar sehingga menjadi rekod sejarah di dalam dunia. Yang berkaitan dengan wang yang didakwa berasal daripada 1MDB. Ini bukan dakwaan biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah antara perbicaraan terbesar melibatkan pemimpin negara. Angka-angka utama apa yang disabit dan apa yang dipulihkan. Okey, ini part yang paling penting berkenaan dengan angka. Laporan media antarabangsa dan sumber rasmi mahkamah melaporkan beberapa angka utama. Mahkamah mengenakan denda besar terhadap Najib Razak. Laporan antarabangsa menyebut jumlah denda di antara 11.39 bilion sehingga RM13.5 bilion. Ini bergantung kepada butiran pertuduhan dan pengiraan hukuman. Anda boleh melihat di dalam laporan mahkamah dan akhbar-akhbar yang anda boleh layari melalui laman web ataupun secara fizikal. Dalam skandal 1MDB secara keseluruhannya, pihak berkuasa menyatakan hampir 4 hingga 4.5 bilion US dollar telah pun diseleweng. Sejumlah besar wang itu dikesan mengalir ke akaun-akaun peribadi dan pembelian-pembelian barang-barang mewah oleh orang-orang tertentu. Beberapa laporan menyatakan lebih daripada 1 bilion US dollar telah dijejaki ke akaun peribadi Najib Razak. Dari segi aset yang dipulihkan atau disita,
Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Agensi kerajaan melaporkan pulangan aset berkaitan 1MDB dan SRC International bernilai hampir 29.7 bilion sehingga pada tahun 2025. Manakala nilai barangan yang dirampas dari premis yang berkaitan Najib dilaporkan kira-kira RM1.1 bilion ringgit Malaysia. Jadi berapa sebenarnya kekayaan sebenar Najib Razak? Kalau maksud tuan-tuan dan puan-puan berapa wang tunai dan aset Najib yang benar-benar milik peribadinya sekarang, jawapan ringkas ialah jumlah yang boleh dianggarkan berdasarkan rekod awam dan rampasan jauh lebih rendah daripada dakwaan keseluruhan, jumlah keseluruhan 1MDB. Kerana banyak wang 1MDB telah diseleweng melalui rangkaian antarabangsa, digunakan untuk pembelian aset dan kemudian disita atau dalam perjalanan pemulangan. Dan sebahagian pula masih menjadi subjek legitimasi antarabangsa. Dengan kata lain, angka yang dikaitkan dengan Najib pribadi berbeza daripada jumlah keseluruhan yang dicuri daripada 1MDB. Kenapa angka-angka ini berubah-ubah dan sukar untuk dipastikan? Sebabnya, nombor satu, adanya pertindihan antara wang yang berada di dalam akaun pribadi, wang yang digunakan untuk beli aset atas nama syarikat, individu lain dan barang mewah atas nama orang ketiga. Nombor dua, sebahagian aset telah dijual, dipindah atau berada di luar negara. Nombor tiga, proses perundangan memutuskan apa yang boleh disita dan apa yang perlu dipulangkan kepada negara. Jadi jumlah kekayaan bersih Najib yang sah milik beliau pada satu masa berubah mengikut hasil perbicaraan dan rampasan. Contohnya, beberapa barangan mewah pernah diminta dipulangkan oleh mahkamah kepada Najib pada masa lalu, sementara banyak aset lain kekal dalam proses tuntutan. Gambaran praktikal untuk penonton-penonton, viewers sekalian. Apa maksud ini semua untuk rakyat? Pertama, angka-angka besar bukan sekadar statistik yang melibatkan kehilangan wang rakyat, kos pemulihan, serta ketidakadilan dalam tadbir urus. Kedua, pemulihan 29.7 bilion. Itu angka rasmi terkini menunjukkan usaha
besar kerajaan untuk dapatkan balik wang ini. Tetapi masih ada baki hutang OneMDB yang perlu ditangani. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, adakah Najib kaya sekarang? Najib pernah dikaitkan dengan aliran wang yang amat besar. Tetapi kekayaan pribadi yang bebas daripada pertikaian undang-undang ini sangat terhad oleh rampasan, denda dan prosedur undang-undang. Lebih penting, mahkamah membuat keputusan yang menegaskan dia terlibat dengan penyalahgunaan kuasa untuk manfaat keuangan. Jadi persoalan kekayaan sebenar tidak hanya soal jumlahnya, tetapi soal ketulinan dan keabsahan wang tersebut. Kesimpulannya, jangan cepat percaya nombor sensasional tanpa rujukan. Lihat rekod mahkamah, pengumuman agensi pemulihan aset dan laporan perundangan. Najib kini berdepan dengan denda dan rampasan besar. Angka rasmi pemulihan sampai Disember 2025 ialah puluhan bilion ringgit yang dihubungkan dengan OneMDB dan nilai aset yang disita dari premis berkaitan mencecar ratusan juta hingga lebih 1 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda mahu saya pecahkan dokumen mahkamah atau buat infografik, komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, share. Kalau anda rasa video ini membantu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berpikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.